Murid, jumpa kita semula. Okey, hari ini Murid bersama dengan saya, Cikgu Suryati Nasir di Brainerd.my. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan bab 3, kelestarian alam sekitar pada subtopik 3.2 iaitu pencemaran alam sekitar. Okey, untuk topik 3.2 pencemaran alam sekitar, Cikgu nak kita sama-sama membincangkan tentang yang pertama, jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Yang kedua, kita nak kaji tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Dan yang ketiga, kita nak reka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar menggunakan teknologi hijau. Okey, kita pergi kepada jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Agak-agaknya pencemaran alam sekitar ni apa dia? Macam mana yang dikatakan pencemaran alam sekitar? Okey, pencemaran alam sekitar ni merupakan perubahan ciri fizikal. Maksudnya secara fizikal dia akan berubah. Kimia ataupun secara biologi yang tidak kita perlukan, yang tidak kita kehendaki dalam komponen alam sekitar iaitu udara, air dan tanah. Pencemaran alam sekitar ini akan menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada semua hidupan serta menyebabkan isu alam sekitar seperti banjir kilat berlaku. Okey, kita tengok kepada jenis yang pertama iaitu pencemaran udara. Okey, punca pencemaran udara boleh jadi dua, sama ada dia berlaku secara semula jadi ataupun buatan manusia. Kalau semula jadi, macam mana yang menyebabkan pencemaran udara? Contohnya letusan gunung berapi, pembakaran hutan, ribut debu dan juga sisa organik yang mereput. Macam mana pula pencemaran buatan manusia? Kita semua ada kereta, naik motosikal kan? Jadi gas exhaust daripada alat atau kenderaan bermotor ni menyumbang kepada pencemaran udara. Selain daripada itu adalah relau bagas, stesen jana kuasa terma dan juga industri dan tapak pelupusan sampah. Okey, kita pergi kepada jenis pencemaran yang kedua iaitu pencemaran air. Okey, biasanya pencemaran air ni disebabkan oleh sisa. Sisa ni apa? Sama ada air sisa, sisa domestik seperti deterjen dan bahan kumbahan, sisa pepejal seperti sampah sarap dan juga bahan buangan industri seperti grease. Okey, bahan kimia yang digunakan dalam pertanian juga seperti baja kimia dan baja perosak juga menyumbang kepada pencemaran air. Dan jangan lupa, kapal-kapal yang lalu di lautan mungkin juga boleh menyumbang kepada pencemaran air apabila berlaku tumpahan minyak. Jenis pencemaran yang ketiga, pencemaran tanah. Apa punca pencemaran tanah? Puncanya adalah daripada penggunaan baja dan racun serangga yang berlebihan. Petani-petani ataupun peladang dalam gairah mereka untuk mencari pendapatan, menambah pendapatan, mereka menggunakan sisa ataupun racun serangga dengan kadar yang terlebih-lebih, menyebabkan berlaku pencemaran tanah. Pengurusan sisa pepejal yang kurang sesuai, hujan asid, sisa nuklear dan juga sisa elektronik. Dan kita pergi kepada pencemaran yang terakhir iaitu pencemaran terma. Terma maksudnya dia berkait dengan haba. Okey, puncanya mesti berkait dengan apa sahaja yang panas seperti penyahutanan. Kenapa bila penyahutanan kita rasa panas? Sebab tak ada lagi tumbuhan-tumbuhan yang boleh sedut gas karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Selain daripada itu, aktiviti perindustrian, pembakaran bahan api, kenderaan ataupun mesin juga menyumbang kepada pencemaran terma. Okey, kita pergi kepada tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Okey, yang pertama kita tengok dulu indeks pencemaran udara ataupun singkatan IPU. Apa itu IPU? IPU ini merupakan parameter pencemaran udara yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran udara di sesuatu kawasan. Yang kedua, biochemical oxygen demand ataupun kita boleh singkatkan dia sebagai BOD. BOD ini pula merupakan parameter pencemaran air yang diukur untuk menentukan tahap pencemaran air.
Dan ada satu lagi istilah yang murid-murid kena kuasai, iaitu eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi adalah respon kepada ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan juga ion nitrat, biasanya daripada deterjen, baja dan sampah ke dalam suatu ekosistem akuatik. Maksudnya dia ada kaitan dengan air. Okey, kenapa kita tak nak eutrofikasi ni berlaku? Kerana apabila berlaku eutrofikasi, pertumbuhan alga akan menjadi sangat pesat di dalam air yang mengandungi bekalan ion nitrat yang berlebihan. Okey, jadi apa kesan negatif dia? Kesan negatif dia, bilangan oksigen di dalam air akan berkurang, bilangan alga akan bertambah. Jadi, hidupan di dalam air tadi tidak dapat oksigen yang cukup, lalu mereka akan mati. Bukan setakat hidupan akuatik seperti ikan, udang, sotong dan sebagainya, malah tumbuhan akuatik juga akan mati. Okey, tadi cikgu ada sebut tentang IPU dan BOD, betul tak? Okey, kali ni cikgu nak sentuh dengan lebih mendalam apa itu Biochemical Oxygen Demand ataupun BOD. Okey, BOD ini merupakan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk uraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Semakin tinggi BOD bagi sesuatu sampel air, semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel air itu. Jadi apa maksudnya? Bermaksud air itu semakin tercemar. Jadi tahap pencemaran air bagi sesuatu sampel air ini boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur setelah dicampurkan dengan sampel air tersebut. Maksudnya, sekiranya metilina biru kita campurkan dalam sampel air untuk tahu tahap pencemaran, semakin cepat warna metilina biru itu luntur, bermaksud semakin tinggilah tahap pencemaran air tersebut. Ingat tau? Okey, kita dah tahu 4 jenis pencemaran. Pencemaran udara, tanah, air dan terma. Dan cikgu pun dah terangkan tentang macam mana sesuatu pencemaran udara dan air itu diukur melalui IPU untuk udara dan BOD untuk air. Okey, so sekarang kita nak tengok pula kaedah pembersihan air yang tercemar dengan menggunakan teknologi hijau. Okey, kat sini kita nak fokuskan kepada penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif. Berbola lumpur mikroorganisma efektif ni ataupun efektif mikroorganisma ataupun kita singkatkan dia jadi EM, usaha mereka cipta kaedah pembersihan air yang tercemar dengan penggunaan teknologi hijau ini merupakan satu proses yang berterusan di Malaysia. Antara kaedah yang digunakan adalah untuk merawat air sungai yang tercemar di Malaysia, termasuklah penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif ini. Okey, cikgu nak terangkan sedikit pembuatan berbola lumpur efektif mikroorganism. Okey, antara bahan dan radas yang kita perlukan adalah 1.4 kg tanah, 70 gram EM bokashi atau rice bran, 500 cm padu larutan efektif mikroorganisma, surat khabar, dulang, bekas penyiram dan juga besin. Apa perkara pertama yang murid perlu lakukan adalah masukkan tanah dan EM bokashi ke dalam besin dan gaul campuran. Yang kedua, tambahkan larutan EM ke dalam campuran tadi dan gaul sehingga sebati. Yang ketiga, bulatkan campuran menjadi berbola lumpur EM. Yang keempat, alas dasar dulang dengan surat khabar dan letakkan berbola lumpur EM di atasnya. Yang kelima, simpan bekas yang mengandungi berbola lumpur EM di tempat tanpa sinaran matahari atau angin yang kuat untuk mengelakkan berbola menjadi kering dengan cepat. Dan yang terakhir sekali, berbola lumpur EM sedia untuk digunakan apabila permukaan berbola disaluti oleh fungi putih. Okey murid-murid, macam mana EM ni nak merawat air yang tercemar? Okey, yang pertama sekali, efektif mikroorganisma ni dapat merawat sisa kumbahan. Selain daripada itu,
EM juga dapat menyingkirkan bau yang busuk. Yang ketiga, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma berbahaya. Yang keempat, EM juga dapat menambahkan oksigen terlarut di dalam air. Yang kelima, dapat mengurangkan biochemical oxygen demand ataupun BOD. Dan yang terakhir, dapat memudahkan perebutan bahan organik untuk menghasilkan bahan keperluan bagi tumbuhan hijau. Okey, murid, apa mikroorganisma yang kita gunakan dalam berbola lumpur ni? Okey, jom kita tengok. Yang pertama, kita ada bakteria asid laktik seperti Lactobacillus casei. Bakteria inilah yang merawat sisa kumbahan, menyingkirkan bau yang busuk, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma yang berbahaya dan juga memudahkan perebutan bahan organik tadi. Yang kedua ialah bakteria fotosintetik seperti Rhodopsiodomonas palustris. Bakteria fotosintetik ini menggunakan bahan organik untuk mensintesis bahan yang berguna seperti asid amino dan juga gula untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik. Dan yang terakhir, yang ketiga, penggunaan yeast. Yeast ni akan dapat menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan tumbuhan hijau. Okey murid-murid, untuk bab 3.2 pencemaran alam sekitar, ini sahaja yang murid-murid perlu kuasai. Senang je kan? Okey, apa dia? Okey, jenis dan punca pencemaran alam sekitar ada berapa tadi? 4, iaitu udara, tanah, terma dan air. Kita juga dah tengok dah tahap pencemaran air daripada sisa domestik menggunakan IPU iaitu untuk udara dan juga BOD untuk air. Okey, untuk next video, cikgu akan terangkan pula cara kita nak pelihara dan pulihara alam sekitar kita ni supaya kelestarian alam sekitar kita akan terjaga. Okey murid-murid, suka cikgu nak ingatkan kalau kita nak berjaya dalam hidup kita, kita kena jadi pekak dan buta. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan cacian. Jangan lupa, bertemu lagi kita pada next video. Cikgu Suryati di Brainiac.my. Bye!